رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ku memohon ya Rahman penuhi hatiku dengan kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan. Allahumma
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, sahabat-sahabat Quran Circle dan semua seluruh muslimin muslimat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini, hari Isnin, permulaan untuk minggu yang terbaru, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kita punya pengajian. Dan tuan-puan sekarang ini bersama dengan saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji. InsyaAllah kita akan terus sentiasa walaupun di bulan Ramadan untuk dalam kita membangunkan pembacaan kita, bacaan Al-Quran kita, untuk kita memperbaiki bacaan kita. So tuan-puan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah sebab masih lagi dikurniakan nikmat kesihatan sehingga pagi ini. Dan saya doakan juga, sama-sama saya nak ajak kita semua doakan sahabat-sahabat kita yang masih lagi diduga dengan kesakitan, diberi musibah dan sebagainya. Kita harapkan Allah memberi kesembuhan, memberikan kemudahan kepada mereka, agar apa yang dirancang itu dipermudahkanlah ya. Siapa yang menerima rawatan, siapa yang nak pergi klinik cek darah ke, saya doakan, sama-sama kita doakan, moga-moga dipermudahkan ya, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Terima kasih saya ucapkan kerana masih lagi menanti. Dan sebelum saya mulakan live ni tadi, tuan-puan sudah bersama dengan Encik Irfan untuk slot cerita baik-baik, untuk slot cerita baik-baik. Jadi hari ni kisahnya tentang apa tuan-puan? Boleh tulis tak di ruangan komen? Apa tajuknya tadi tu? Pagi tadi sharing bersama Encik Irfan, apa tajuknya? Cuba tuliskan di ruangan komen. Siapa yang sempat bersama Encik Irfan pagi tadi untuk slot cerita baik-baik? Puan Nani tak sempat. Tak apa, nanti boleh tengok ulangan. Siapa yang sempat tadi? Apa tajuknya? Tajuk je simple je, tapi insyaAllah penuh dengan ibrah pengajaran. Muhammad Hilmi Rapli, sebuah tomato. Mantap Hilmi, Allahu Akbar. Betul-betul. Tadi kisahnya berkenaan dengan buah tomato tuan-puan. Jadi dalam, saya nak simpulkan pun takut tuan-puan tak faham nanti. Maksudnya dia ada simbolik kenapa. Ada kisahnya seorang guru minta pelajar dia bawa buah tomato datang ke sekolah kan. Kemudian dengan membayangkan tomato tu ibarat macam mana saya nak cakap dia? Nak simpulkan pun tak tahu. Maksudnya kita akan bawa satu tomato bersamaan dengan satu orang yang kita benci. Kalau kita benci 10 orang, kita akan bawa 10 tomato. Itu adalah permintaan seorang cikgu kepada anak murid dia. Jadi kisah lanjutnya nanti tuan-puan tengoklah ulangan dia. Saya nak cerita balik pun tak pandai dah. Saya faham lah ceritanya, nak ceritanya balik, kena susun betul-betul ayatnya tu. Tapi menariklah pengajaran dia. Kesimpulan dia akhirnya nak bagi tahu apa tentang beban yang kita bawa tu. Dia ada banyak lah relate dia tuan-puan kaitan tu. So saya cadangkan tuan-puan tengoklah ulangan balik. Siapa yang dah pernah dengar, alhamdulillah kan. Puan Nuraini kata, bukan Puan Nuraini, Puan Nani. Puan Nani Yusof kata saya biasa dengar cerita ni Ustaz. Okay, yes. Siapa yang dah pernah dengar, InsyaAllah tak ada masalah lah. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan sharing tajuk kita, saya rasa saya nampak macam ada benda baru lah kat Facebook ni. Tuan-puan perasan tak? Kalau siapa yang tengok melalui telefon, kat bawah tu dah ada tulis overview. Ada tak? Cuba respon. Bawah kan? Bawah tu butang share tu, atas dia tu ada tulisan kecil overview, live chat. Kemudian dia tulis your replies. Ada tak? Lepas tu ada tulis more like this. Ada tak? So saya nampak dia macam menarik sikit lah. Senang.
Maksudnya lepas ni kalau nak tekan link apa-apa, tuan-puan klik je, slide ke tepi, ke kiri ataupun ke kanan. Saya tak tahulah saya punya handset ni jadi macam ni sebab apa, saya silap setting ke apa. Tapi saya rasa macam baru. Dia baru tak baru lah tuan-puan. Tak ada. Tak apalah. Abaikan. Saya tak tahu, mungkin sebab saya buka profil melalui Izin Ngaji punya kot. Oh, tuan-puan tak ada mungkin lah. Cuba nanti tengok balik. Siapa yang pakai Android, tengok balik kat Play Store kan. Kok kena update ke. Kalau tak reti, tanyalah siapa yang reti, anak-anak ke kan. Saya faham kadang mak-mak ni dia reti guna je. Yang lain yang ngadunnya tu anak-anaknya kan. Tolong orang tu pun memperodi, orang kata. Orang Perak kata memperodi. So tak apa, nanti boleh update lah. Okay, nanti boleh update. Saya pun rasa macam tak update. Entahlah, tak apalah tuan-puan, tak penting pun. Okay. Tak masuk periksa pun. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita dapat lagi meneruskan hari ini, dan Alhamdulillah kita masih lagi dapat meneruskan ibadah puasa kita seperti biasa. Dengan adanya nikmat kesihatan, maka mudahlah untuk kita menjalani apa segala jenis ibadah dalam bulan puasa ni untuk kita lipat gandakan. Kita tahu kan, bulan puasa ni adalah bulan yang penuh dengan 1001 keberkatan, penuh dengan barakah lah tuan-puan. Okay, mudahnya kita nak faham. Jadi ambillah kesempatan untuk masa yang berbaki ni, insyaAllah, untuk kita pulun apa yang boleh. Okay. Anak-anak yang betul kan. InsyaAllah. Tak apa, nanti minta tolong anak-anak tengok kan. Tak anak suami ke, siapa-siapa lah tuan-puan, jiran ke. Ya, minta tolong jiran pun boleh, tak ada masalah. Tanya ke dia. Baik, sebelum saya terlupa, saya nak bagi tahu dulu, nanti saya akan maklumkan lain. Untuk hari ni insyaAllah tuan-tuan dan puan, untuk hari ni pada jam 11 pagi insyaAllah akan bermulanya pendaftaran bagi seminar sifat huruf. Okey, kepada mereka yang nak mendaftar untuk seminar sifat huruf, insyaAllah kita akan buka pada jam 11 pagi. 11 pagi hari ini tuan-puan, 26 hari bulan 4 2021. InsyaAllah selepas sharing tajuk lah, kita habis pun tak sampai pukul 11 sebelum tu lagi. Jadi tuan-puan boleh bersedia, okey, untuk lakukan pendaftaran. Dan 7 yang terawal insyaAllah tuan-puan akan dapat spray pewangi sejadah tu. Pewangi sejadah tu, apa ke namanya? Kasturi tak silap saya kot. Seindah Raudah, minta maaf. Seindah Raudah. Itu nama dia. Spray kat sejadah tu, bagi rasa bau macam kat Raudah lah tuan-puan. Siapa yang ada pengalaman pergi kan. Siapa yang tak dapat pergi, tak apalah, InsyaAllah nanti kan mungkin ada rezeki. So kali ni baukan dulu. Ya. Bau dulu. So yang dapatnya 7 yang terawal insyaAllah. Tapi kita akan ambil yang betul-betul jam 11. Kalau yang bayar awal kan, kononnya nak awal sebelum 10.59 dia buat payment. Okay, kat dalam sistem tulis 10.59 minit. So tak kira. Kita akan start kira daripada pukul 11 tu. Tengoklah. Kat situlah dia ada fight sikit tuan-puan. 11 minit ke, 11 tepat ke, 11 2 minit, 11 3 minit, 4 minit. Itu. Sampailah yang ketujuh. Maka baru mereka yang 7 orang ni je lah yang akan dapat insyaAllah. Faham kau nak? Jangan tanya pula kenapa 7 je ustaz. Atau 7 je yang kita boleh sediakan, ya tak? Nak banyak nanti insyaAllah. Kemudian ada rezeki lebih sikit, kita bagi banyak. Kalau ada rezeki lebih lagi, kita bagi semua, kan? InsyaAllah. So sahabat-sahabat yang baru masuk, teruskan bantu saya share dulu. InsyaAllah kita baru saja mula ni. Jadi untuk hari ni tuan-tuan dan puan, kita nak sambung untuk ayat 222. Ayat 222. Masih lagi surah Al-Baqarah, muka surat 33. Okay, muka surat 33.
3. Baik, untuk pendaftaran tu nanti sekejap lagi saya akan explain sekali lagi. Tadi saya bagi untuk bagi intro dulu tuan-puan. InsyaAllah intro dulu sikit. Sekejap lagi kawan-kawan kita pun ada ramai lagi nak masuk ni. Okay. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, tanpa buang masa, jom kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Tetapi sebelum tu, jangan lupa betulkan niat masing-masing, tajdid niat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pandu hati kita dengan baik, memudahkan perjalanan penerimaan ilmu kita pada pagi ini, pagi yang penuh indah ini insyaAllah. Dan kita doakan juga, kita selit-selitkan doa, moga Allah memberikan kelancaran kepada kita dengan asbab kita mendalami ilmu dalam bulan yang penuh dengan barakah ini. Allah memberikan kelancaran pada lidah kita, memberikan keizinan pada kita untuk menerima segala ilmu yang kita pelajari ini, kita terima dengan mudah, dengan cepat. Cepat je serap dalam kepala kita ni. Sebab belajar ni tuan-puan, dia memang makan masa, kita faham, dia ada tempoh dia kan. Jadi mudah-mudahan dengan izin Allah, apa yang kita belajar tu cepat masuknya dalam ingatan kita, minda kita. InsyaAllah kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk bacaan pembuka. Jadi kita nak teruskan untuk bacaan semasa kita. Saya harap tuan-puan berada dalam keadaan yang selesa setakat ini untuk memudahkan tuan-puan menerima input yang saya bakal kongsikan kepada tuan-puan insya-Allah. Tempat pun kena main peranan juga tuan-puan ya. Kalau duduk tempat yang tak seronok, panas dan sebagainya, terpulanglah. Kalau yang memang suka tempat panas, terpulang. Tapi kalau boleh duduklah tempat yang selesa, ada kipas dan sebagainya insyaAllah. Jom kita teruskan, kita baca dulu untuk bacaan pada ayat 222 ini insyaAllah. Sama-sama kita lantunkan ayat ini. Sedia semua, tarik nafas dahulu. Ready? Yang belum share, bantu saya tekan butang share dulu. Boleh? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakumullah. Sedia, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. So, selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jadi yang baru masuk, jangan lupa bantu saya, tolong share dulu tuan-puan. Tolong share dulu. Kita ajak lagi sahabat-sahabat kita yang mungkin tak tahu nak buat apa pagi ni
So bolehlah kita ngaji sama-sama kan. Secara tak langsung mungkin tiba-tiba terpaut hatinya untuk mengikuti kelas pengajian kita di Easy Ngaji ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, kita teruskan untuk sesi bedah membedah kita. Macam biasa, jangan lupa untuk sedia dengan peralatan masing-masing. Nota, buku catatan, buku tulis, pensel, pen, terpulanglah highlight kan. Jadi apa yang saya kongsikan kepada tuan-puan, jangan lupa untuk catat. Okay? Jangan lupa untuk catat. Ilmu perlu diikat dengan pena tuan-puan. Kalau tidak, dia akan hilang dan melayang entah ke mana. Okay? Baik, jom kita mulakan. Adakah anda semua sudah bersedia? Tuliskan di ruang komen tuan-puan. Kita nak tengok sikit berapa ramai yang sedia ni untuk kita teruskan sesi bedah membedah kita ni. Tuliskan I'm ready. Orang putih koma ya. Saya sedia tuan-puan. Tuliskan di ruang komen saya sedia. Okay, yang baru masuk teruskan share dulu. Sama-sama sebarkan dakwah kecil ini insya-Allah. Sedia Ustaz, mari membedah. Baik, Tuan Farhan Izni kita. Sedap nama tu. Okey, semua dah sedia? Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Baik, huruf wa pada atas untuk perempuan, wa bunyi dia. Kemudian yas di sini huruf sin. Yas huruf sin huruf sin yang mati. Dan kita tak perlu keluarkan hujung lidah kita, biasa je lidah duduk di dalam. Wa yas'alunaka wa yas'alu. Kemudian hamzah yang mana kita lihat dia sekarang ni berada di dalam rumah sin tu sebenarnya. Hamzah ni dia bukan duduk dalam rumah dia. Dia tumpang pada badan huruf sin sebenarnya kalau tuan-puan lihat ni. Jadi walaupun dia duduk begitu, kita tetap kena sebut huruf hamzah ini seperti biasa. Wa jelaskan bunyi dia. Wa yas'alunaka wa yas'alunaka, begitu. Kemudian di sini waw mad sebelumnya baris hadapan. Kena baca dua harakat lah, mad asli. Kemudian naka, huruf nun baris atas na. Okey, na ni bukan dua harakat tuan-puan. Ini badan huruf kaf ni. Hati-hati jangan keliru. Alright, ni huruf kaf. Nun dengan kaf ni yang baris atas ni dua-dua satu harakat sahaja. Dalam huruf kaf ni pula, yang ni dalam ni bukan huruf hamzah tetapi kepala huruf kaf. Ingat tu, kepala huruf kaf, kepala huruf kaf. Kemudian huruf ain yang datangnya daripada makhraj kerongkong kita, kemudian kena sempitkan untuk kita menghasilkan sebutan wa yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahi. Okey, boleh huruf ain daripada makhraj tengah kerongkong. Kemudian huruf nun baris bawah ni bunyi dia asal dia lah. Tapi kita kena matikan terus pada lam ni. Anil. Wa yas'alunaka 'anil. Boleh tuan-puan? Okey, boleh nak? Wa yas'alunaka 'anil gitu. Alif lam qamariyah. Kemudian huruf mim pada atas ma macam biasa, satu harakat saja. Hi ni dua harakat ma asli. Okey, dah betul dah. Cuma kena hati-hati. Ha ni pastikan bunyinya pedas lah. Duduknya di tengah kerongkong juga tuan-puan, sama macam huruf ain tadi. Huruf ain dengan ha pedas ni duduknya di tengah kerongkong. Dua-dua tu kita kena sempitkan. Ha. Kalau kita tak sempit, kalau kita tak sempitkan dia, tak jadilah. Nampak tak? Dia jadilah huruf ha biasa. Cuba tuan-puan bandingkan. Bila kita sebut huruf ha simple, ha, dia dalam keadaan yang lapang, terbuka.
ha, ha, ha. Tapi bila mana kita nak sebut huruf ha pedas, kita kena tarik dia, tarik dia. Kita punya bahagian kerongkong kita itu yang kata sempit tu. Ha. Kita macam menyempitkan di bahagian kerongkong kita ni. Ha, ha. Kalau tak sempit, ha, 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 ha. Tumpuan buat serentak. Ha, 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 ha. Bila tumpuan sebut ha tu, tumpuan akan rasa dia tarik. Yang rasa tu maknanya siapa yang buat jadilah. Kalau yang buat tak jadi tu mungkin tak rasa lah kot, ataupun rasa sikit je kan. Tapi insyaAllah saya rasa tumpuan akan rasa. Tumpuan pasti akan rasa beza dia. Okay. Baik, kemudian bila kita nak matikan huruf dad, kat sini banyak yang keliru kadang-kadang kan. Mungkin di antara kita ada yang keliru. Macam mana nak matikan huruf dad yang di hujung? Baik, pertama kita kena tahu bahawa huruf dad ni adalah huruf yang sifatnya tebal. Huruf dad adalah satu huruf yang sifatnya tebal. Kalau kita belajar dalam sifat huruf, nanti tuan-puan insyaAllah dalam seminar sifat huruf nanti saya akan explainkan kepada tuan-puan, huruf dad ni antara huruf yang terkuat. Sebab dia ada sifat itbaq dia. Okey, dia ada sifat isti'ala dia. Kemudian dari sifat istitalah dia. Itu nama-nama yang saya sebut tadi lah berkenaan dengan nama sifat. InsyaAllah nak tahu lebih lanjut, jangan lupa hari ni tuan-puan mula pendaftaran. Seminarnya belum lagi. Seminarnya lambat lagi. Bulan 5 nanti insyaAllah 29 hari bulan. 29 hari bulan. Cuma hari ni buka pendaftaran. Jangan lengah-lengah lagi tuan-puan. Daftar terus Hari ni jam 11 pagi insyaAllah. So, berbalik semula pada perbincangan. Huruf dad. Okey, saya dah sebut tadi. Kita kena tahu huruf dad ini adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Tetapi huruf dad ni tidak ada sifat lantunan. Ini yang penting ni. Anil mahid. Nampak tu? Anil mahid. Sikit je. Mahid. Jadi bunyi b tu kita tak nak. Huruf dad ni dia tebal. Anil mahid. Dia bunyi dia macam melekat tuan-tuan. Macam tu. Kan? Dia tak ada tak ada. Dia takkan terlepas. Pegangan pada lidah kita ni takkan terlepas. Itu yang dia kata sifat istitalah tu. Okay, kuat, berpegang teguh pada makhraj dia. Kan makhraj dad ni tepi lidah tuan-puan. So tepi lidah ni memberi tekanan yang teramat sangat sehingga takkan terputus ataupun terlepas bunyi dia. Tu nanti. Ini baru bunga-bunga dia tuan-puan. Tak masuk detail lagi tu Tapi faham kan apa yang saya sampaikan ni? Anil mahid. Tepi lidah kita tu betul-betul parking di bahagian garham kita ni, untuk mengelakkan berlakunya kebocoran daripada bunyi dia lah, ataupun lemahnya bunyi mahid. Bila kita lemah itu yang jadi bunyi bunyi letup sikit tu, ataupun disebut sebagai tawallud ataupun qalqalah, ciptaan sendirilah ya. Boleh. Waalaikumsalam yang baru masuk. Okey. Ada yang kata susah nak sebut ha bulat. Ada yang rasa macam-macam rasa ada. Okey, jadi tak apa. Benda ni perlu dilatih tuan-puan. Cuma kena dapatkan kefahaman dulu, kaedah. Itu yang penting, kaedah So huruf dad ni tadi jelas tuan-tuan puan, saya sebutkan sekali lagi, jangan lantun, tetapi sifat tebalnya masih kekal. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mahid. Tuan-puan dengar kan, saya rapat dengan mikrofon ni. Mahid. Nampak tak ujung tak ada bunyi? Itulah dia. Pada bahagian lidah kita yang disebut sebagai istitalah, pemanjangan. Istitalah ni maksudnya panjang. Okey, jangan kaitkan panjang macam hukum mat tu tuan-puan. Itu lain, tu perbahasan dia lain. Okey. Cukup setakat ni kita faham huruf dad ni kita perlu kekalkan kekuatan pada makhraj dia. Jadi
Ini perkara asas yang kita kena faham lah. Selebihnya kita kena latih. Baik, jelas Jadi hukum di sini mahid, kita boleh berhenti dengan kadar 2, 4 ataupun 6. Hukumnya mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Okey, kita mulakan sama-sama. Kita buat isti'azah dulu, a'udzubillah, kemudian terus masuk pada ayat. Kita buat pendek-pendek je tuan-tuan. Okey, sedia 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mahid. Gitu. Jangan lantun walau sedikit pun. Okey, kita terus. Saya harap tuan-puan jelas. Kita teruskan lagi. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Pun sama juga. Ya. Tapi tak apa, kita bedah dulu kat sini. Sini tak selesai lagi. Huruf qaf baris depan qu tebal. Okey, qu matikan lam, jelaskan lam sebaiknya dan jangan lemahkan ataupun jangan putuskan suara lam tu terlalu awal. Untuk mengelak ke bunyi qula. Tahan lidah kita. Qul, tahan. Qul huwa, qul, tu maksud saya tahan. Tahan ujung lidah tu, jangan bagi lepas. Kalau lepas qul, tu jadi la tu. Okey, jelas Qul huwa adhan. Qul huwa adha. Baik, di sini tanwin. Tanwin tuan-tuan. Okey, tanwin yang bertemu dengan fa. Tanwin yang bertemu dengan fa. Tanwin yang bertemu dengan fa. Maka hukumnya ialah apa dia? Ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa. Adhan ikhfa. Jangan sebut tanwin ataupun nun tepat pada makhrajnya. Bersedia pula untuk sebut huruf fa. Okey. Adhan tu bunyi asal. Jangan lupa keluar hujung lidah tuan-tuan untuk huruf zal. Adha. Alright. Dan asal bunyinya tanwin lah. Adhan, tapi dah nama ikhfa bila bertemu dengan huruf fa maka perlu disembunyikan. Qul huwa adhan fa'tazilun. Dapat ke ni? Okey, ikhfa hakiki. Kadar dengung 2 harakat macam biasa. Bersedia untuk sebut huruf fa. Fa'ta. Huruf ain. Huruf ain ada sifat dia, sifat tawassut. Okey, pertengahan. Suara yang tak terlalu terlepas, suara yang tidak terlalu tertahan. Fa' adhan fa'tazilun. Fa'ta. Kalau kita tahan fa'ta. Lain bunyi dia. Dia macam terkejut bunyi tuan-tuan. Jadi huruf ain ni sifatnya tawassut ataupun bainiyah. Apa maksudnya? Suara yang tidak terlalu terlepas, suara yang tidak terlalu tertahan. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa. Baik. Fa'tazilun. Tazilun. Huruf ta pada atas ta, huruf zai baris bawah zi, kemudian lu ni lam baris depan ni terus masuk pada nun yang bersabdu dengan membunyikan dengung yang sempurna. Fa'tazilun. Terus pergi pada pangkal hidung kita. Wajibul ghunnah, nun bersabdu. Baik, untuk kalimah an-nisa itu sendiri hukumnya alif lam syamsiyah. Okey, jangan keliru lah. Ustaz ni wajibul ghunnah ke alif lam syamsiyah?
Tak faham. Buntu ustaz. Mana satu? Dua-dua. Yang kata wajibul gunnah tu, wajib dengung tu pada nun bersabdu tu. Untuk kalimah an-nisa itu sendiri menunjukkan alif lam syamsiah. Jadi kena jelas tuan-puan. Ada dua perkara yang berbeza kat situ sebenarnya. Ataupun kita simpulkan ada dua lah hukumnya kan. Alif lam syamsiah pun dia. Dan satu lagi wajibul gunnah pada nun pun dia juga sama. Okey. Fa'tazilun nisa, kena panjang berapa harakat? 4 ataupun 5. Sebab kita tengok kat sini ada simbol mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka disebut mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah, tuan-puan. Dalam satu kalimah. Kemudian fa'tazilun nisa panjang tadi 4 atau 5 harakat. Afil, pastikan bunyinya betul-betul lah. Jangan buat bunyi orang kata apa, bunyi malam-malam dah. Avil. Okey. Nisa afil mahid. Fil, huruf fa di bawah ni matikan lam. Lam ni macam saya sebut tadi, jangan kita tawalludkan dia. Jangan kita beranakkan bunyi dia. Fil, tahan hujung lidah. Fil mahid. Begitu. Okey, jelas ke tak jelas ni? Sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan. Okey. Baik. Seterusnya, pada huruf mim pada atas sama macam perkataan sebelum ni tadi. Ma, kemudian ha pedas, asalnya 2 harakat lah, tapi disebabkan bila kita nak berhenti pada dad ni, maka akan berlakulah hukum mad arid lis-sukun. Kadarnya 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4 ataupun 6 harakat. Huruf dad, ingat. Apa pantang larang dia tadi? Jangan. Cuba tuliskan di ruangan komen tuan-puan. Huruf dad ni ada 2 benda yang kita kena fokuskan. Pertama, jangan apa, dan apa yang kena kekalkan. Saya bagi clue. Yang pertama, jangan apa. Kemudian yang kedua, perlu kekalkan apa. Cuba tuliskan di ruangan komen. Ingat lagi tak? Lupa dah. Okey, takkan lupa ya tak? Baru tadi sharenya. Tuliskan di ruangan komen. Untuk huruf dad ni, pantang larang dia apa? Yang pertama tu jangan. Kemudian poin yang kedua, kena. Dia pertama jangan, yang kedua kena. Jangan apa, kena apa. Kena ingat tu. Dia yang poin yang pertama tu dia larangan, yang kedua tu yang kena buat. Kan? Tuntutan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih di atas respon sahabat-sahabat semua. Jangan lantun kena sebut rotan. Okey. Alhamdulillah. Jangan lantun, tetapi kena kekalkan sifat tebalnya. Itu bahasa mudah yang kita nak faham, tuan-tuan. Saya tak merumitkan. Nak kata bidun qalqalah bidun qalqalah wa labudda bi itbaq, kan? Tak ada pakai istilah-istilah bi itbaq, bi isti'ala, istilah-istilah Arab yang mungkin merumitkan kita untuk faham. Jadi bahasa yang mudah, jangan lantunkan bunyi dia, dan jangan yang pertama jangan lantun, dan yang kedua kena tebal. Itu je. Satu pantang larang dia lah, benda yang perlu ditinggalkan, iaitu jangan ada unsur lantunan walaupun sedikit. Mahid. Alah ustaz, sikit je tak boleh ke? Dia bukan isu boleh tak boleh. The point dia, kalau kita faham, kita tak buat lah. Itu je. Kan? Bukanlah kalau terbuat kita terus, ui salah,
Kan biasa kadang-kadang manusia tersilap, ada lah sikit kadang terkeluarnya. Tapi bila kita seiringkan dengan kefahaman, insya-Allah bila kita ingat, sebab tu saya minta tuan-puan tulis di ruangan komen, dia secara tak langsung buat kita ingat. Kan? Fil mahid, tahu dah. Kita akan tahan lidah kita ni supaya tak terkeluar sikit pun. Mahid. Gitu. Dia biasanya jadi waktu sukun tuan-puan. Al-duha. Al-duha. Contoh kan? Hari Raya Aidil Al-duha. Tu contoh lah kan. Perkataan yang selalu sebut. Al-duhaka. Macam tarawih kan, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, fadlan minallahi wa ni'mah. Kan, fadla tu jadi fadlan. Tapi itu tak apalah, itu selawat kan, dia bukan ayat Quran. Jadi cuma nak ceritanya, dia daripada benda-benda macam tu lah sebenarnya. Kita dah biasa, lidah kita ni orang tak apa, longgar, kita melonggarkan bunyi dia. Betul tak? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Gitu. Jadi kalau ikut tepat dia, fadlan minallahi wa ni'mah. Gitu. Okay, jelas so nanti para Bilal, Bilal yang kat rumah ni lah, yang kat masjid selalu insya-Allah semuanya yang terlatih. Kita ni lah kan, kita bukan nak cerita pasal orang lain, kita nak cerita pasal kita je tuan-puan. Kita bukan nak cari salah orang lain ni tak. Kita cerita kita. Kalau kita ada buat, kita elak kan. Kalau tak ada, tak adalah kan. Kalau ada, kita bagi tahu. Jangan lantun. Walaupun dia bukan ayat Quran, cuma di situlah kita nak melatihnya. Kalau tidak nanti takut kita dah biasa benar dah bunyi-bunyi macam tu kan. Fadha, apa lagi banyak lah ayat Quran terutamanya yang kita titik beratkan. Jangan diperanak-pinakkan. Itulah dia tawallud. Okay, tak apa, nanti dalam sifat huruf kita akan tahu mana huruf yang perlu dikekalkan qalqalahnya kan. Maksudnya ada penekanan lah dari sudut penceritaan tu nanti, InsyaAllah nanti kan dalam seminar sifat huruf. Jangan tak join tuan-puan, kena join. Okay, baik, kita baca dulu Qul huwa tu tapi tak apa, saya baca dulu sekali lagi, tuan-puan dengar. Kemudian nanti kita ulang balik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Okay, sedia semua? 1, 2, mula. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Gitu. Okay, selesai. Baik. Terusnya, wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Macam mana nak bunyi ujung tu tuan-puan? Okay, tak apa, pelan-pelan kita buat sekali lagi lah. Kita selesaikan yang di awal ni dulu. Wala taqrabu. Huruf wa pada atas wa. Huruf wa pada atas wa. Kemudian la ni dua harakat asli, ini alif mad, sebelumnya baris atas. Wala taqa. Taqa bukan taqa, teman-teman. Wala taqrabu. Kalau kita buat single taqa, bukan taqa. Ingat huruf qaf ni huruf tebal tuan-tuan. Okey. Huruf qaf ni huruf tebal. Jadi lantunannya walaupun di sini disebut sebagai lantunan apa? Lantunan kecil kan? Qalqalah sughra. Sifat dia. Wala taqra, bukan taqa. Ingat huruf qaf bersifat tebal, pangkal lidah naik tuan-tuan. Wala taqrabu.
ولا تقربوا ولا تقربوا ولا تقربوا ولا تقربوا ولا تقربوهن. Dapat tak bunyi dia? Saya ulang banyak kali tadi kan, supaya kita dapat tangkap bunyi dia. Wala taqra wala taqrabu wala taqrabu. Gitu. Okey. Jelas untuk huruf qaf. Kemudian huruf ra pada atas. Di sini tadi qaf ni tadi qalqalah sughra, lantunan yang kecil tuan-tuan dan puan, yang berada di tengah perkataan dan dalam keadaan wasal, dalam keadaan kita menyambungkan bacaan, bukan dalam keadaan berhenti. Wala taqrabuhun. Huruf ra pada atas, ra tebal. Huruf ra pada atas, ra tebal. Rabuhun. Bu dua harakat ni, waw mad sebelumnya baris depan. Hun wala taqrabuhunna hatta ولا تقربوهن حتى ولا تقربوهن. Dapat tak ikut? Kemudian nun yang bersabdu kena jelaskan dengungnya betul-betul sempurna. Wajibul ghunnah. Tahapan dengung yang paling kuat sekali lah kalau ikut kan. Ya. Wala taqrabuhunna hatta ha pedas. Okey, huruf ha pedas, sempit kan di tengah kerongkong. Hatta tak perlu hatta, tak ada tuan-puan biasa je. Hatta gitu, ha pedas. Kemudian ta yang bersabdu tu, pastikan bunyinya baik-baik aja. Jangan terlepas lah. Hatta pula kan, hatta sebut betul-betul. Jangan malu-malu, jangan segan. Kemudian ni kalimah ni yang susah ni, nak berhenti apa mana. Ada yang bunyi yathurn, ada yang yathur, ada yang yathurun kan. Jadi mana satu bunyi dia tuan-puan? Dia mudahnya, apa-apa pun mudah je. Apa-apa pun kita kena selesaikan satu persatu huruf. Itu je yang saya selalu sebutkan. Betul tak tuan-puan? Selesaikan satu-satu. Okey. Alif maksurah kan. Ni huruf ya. Ya ni kalau ikutkan alif maksurah lah. Tapi yang kecil ni kita sebut alif mat. Fokuskan pada alif ni. Alif mat. Okey. Kemudian yalta. Kita tengok perkataan yaltahurna. Itu bunyi dia. Yaltahurna. Baik, sekarang ni kita nak berhenti pada nun tu, macam mana bunyi dia. So point asas dia iaitu selesaikan satu persatu. Matikan ta dulu. Yalta. Jangan yalta. Huruf ta tebal. Walaupun dia qalqalah sughra, sifat lantunannya tu juga berbeza dengan huruf yang tak tebal lah. Macam adna, ajma, ajma'in, adnan kan. Apa lagi? Abwa, tu ialah bunyi be. Adna, ajma, ajma'in. Okay. Tapi kalau huruf ta dengan qaf ni, dia kena tebal walaupun qalqalah sughra. Okey. Selesai ta tadi. Yaltahur. Matikan ra pula. Ra ni kena tebal sebab apa? Ni ra mati sebelumnya baris depan. Jangan hur. Yaltahur.
Yatahur. 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 Hur. Hur. Baik. Kemudian hujung tu ada huruf nun, tuan-tuan dan puan. Huruf nun tu asalnya memang adalah dia hidup, tapi sebabkan kita nak berhenti, maka nun tu akan mati. Nun tu matilah. Betul tak? Nun tu mati. Jadi, macam mana kita nak bunyikan ra mati lepas tu nun mati? Kan? Maknanya mudah tuan-puan. Lepas kita matikan ra ni tadi, hur, terus kita bawa hujung lidah kita pada tempat ataupun makhraj bagi huruf nun. Makhraj huruf nun ni di mana? Kenalah tahu. Hujung lidah akan naik ke lelangit keras. Hujung lidah akan naik ke bahagian lelangit. Dan dia hampir dengan huruf ra, makhraj huruf ra. Jadi, tuan-tuan dan puan, bila saya sebut pelan-pelan, yaltahur, daripada makhraj ra tu faham tak? Ni saya buat dalam keadaan yang slow lah, lambat. Yaltahur, dia macam sekali je, satu jalan je, sebab ra dengan nun makhraj dia dekat. Yaltahur, macam tu. Nampak tak? Dia tak ada apa rumit pun. Kita je kadang bimbang sebab kita tak tahu kaedah. Bila dapat tu, kita buat tu kira automatik jadi dah tuan-puan. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Asalkan kita yakin, kita buat yatahurn. Hur, asalkan selesaikan satu persatu. Jadilah tu. Tak usahlah kita bimbang dah. Yang jadi kurangnya yatahurna, hurna. Itu yang tak mau tu. Jadi na pula ujung tu. Sedangkan huruf nun ni pun nampak berbalik pada sifat. Dah ada sifat tawassut dia. Yatahurn. Dia takkan jadi yatahurna. Yatahurna. Kan? Ataupun yatahurun. Hurun pula jadi dia. Jadi macam-macam versi tuan-puan. Macam-macam versi. Ada dengung tak Ustaz? Dengung? Ni soalan kat mana ni? Pada nun. Nun kan sifat aslinya dengung. So semestinya ada Puan Safiah ya. Okey. Pastinya ada lah. Huruf nun mutaharrik. Kita ada belajar sebelum ni kan. Huruf nun, mim yang berbaris pun ada sifat dengung dia. Sepastinya. Sebab nun kan datang daripada makhraj hidung. Kena ingat tu. Macam mana keadaan pun sifat dengung mesti ada. Mesti ada. Cuma martabatnya berbeza. Ustaz Cik sebut, ni tajuk apa pula ni? Tak faham. Ustaz Cik sebutkan fa jumpa sin yang mati. Fa jumpa sin yang mati. Ni soalan lain ni. Fisqa tu kan? Fisqa. Nah, ni soalan lain tak maaf tuan-tuan. Yang saya sebut ni soalan Puan Zurina tu. Ada satu kalimah tu. Yang pelat sebut ra lagi susah kot. Mungkinlah yang berbelit juga lidah. Okey, setakat ni perkataan ni jelas kan ni? Tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ni. Yang saya sebut fisqah. Itu saya menjawab soalan Puan Zurina tu. Tak ada dalam ni tak ada dalam ni. Okey, baik. Dapat ke ni bunyi dia? Wala taqrabuhunna hatta
yatahurn. Saya buat pelan-pelan. Hatta yatahurn. Hurn. Gitu. Dapat kot? Pelan-pelan Yang dah okey, alhamdulillah lah. Saya nak cuba bantu sahabat-sahabat yang mungkin rasa susah sikit ke kan. Tapi insyaAllah berbalik pada kaedah. Kita faham kaedah, insyaAllah kita boleh buat dengan baik lah. Okay, saya buat sekali lagi last. Kemudian kita baca sama-sama. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Dapat? 1, 2, mula. ولا تقربوهن حتى يطهرن. Selesai. Okey, boleh. Puan Ella Hisham baru pertama kali. Alhamdulillah. Selamat datang puan. Okay, selamat datang kepada semua yang baru pertama kali. InsyaAllah kita banyak sahabat-sahabat yang happy go lucky. Saya tak nak sebut nama, tapi insyaAllah boleh diperhatikan dari masa ke semasa. Okay, kita ada kawan-kawan kita akan sentiasa bagi semangat. Dengung dia sikit kan Ustaz Puan Nurijah? Ya, betul. Boleh buat Ustaz tapi terbelit lidah. Allahu Akbar. Macam mana tu? Terbelit sikit tak apalah. Jangan tersimpui dah. Jenuh kau nak berbuka melekat nasi. Tak adalah, main-main je. Okay. Terbelit lidah. Biasalah tu awal-awal ya. Nanti lama-lama nanti dah biasalah. Dalam Quran dia tak adalah banyak sangat keadaan yang seumpama ini. Cuma apa-apa pun berbalik kepada kaedah tadi. Kaedah dia sama je. Jumpalah huruf apa pun, kaedah dia sama. Selesaikan satu persatu. Kemudian yang paling penting sekali, kena faham makhraj. Itu yang utama. Sifat tak tahu sangat, boleh lah. Bukanlah saya kata tuan-puan tak payahlah belajar sifat. Tidak. Cuma keutamaannya lebih pada makhraj dulu. Sebab sempurnanya makhraj, barulah kita akan lihat terbinanya sifat selepas itu. Okay, sifatnya akan terbina selepas sempurnanya makhraj. Ingat tu. Sampai bila. Okey. Baik. Kita teruskan. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza, huruf fa di atas fa tuan-puan. Fa biasa je. Kemudian hamzah baris bawah i. Hamzah baris bawah i. Za, fa'idha tatahharna, fa'idha dha. Huruf dha ni tuan-puan, ni alif mat sebelumnya pada atas, 2 harakat. Jangan lupa keluarkan hujung lidah sikit. Fa'idha ta. Huruf ta lidah masuk balik. Huruf ta ni kadang-kadang kalau orang tak faham sangat dia punya kedudukan makhraj dia, di mana keluarnya tu, kadang kalau buat lidah terkeluar, cuba tuan-puan sebut huruf ta, lidah terkeluar, jadi juga tuan-puan. Ta. Tengok saya sebut ta. Fa iza tatah. Cuba tuan-puan sebut, jadi ke tak? Jadi. Dengar pada telinga kita jadilah. Tapi bila orang tengok, orang nampak apakah lidah terkeluar huruf ta ni. Lainlah kalau memang ada masalah macam tu tuan-puan ya. Ni cerita ni kalau kita dalam keadaan normal yang boleh buat dengan sebaiknya, kita buat yang sebaiknya. Tapi kalau dah memang orang kata apa, memang dah ditakdirkan Allah, seseorang itu apa jenis huruf dia sebut semua lidah terkeluar, tak boleh. Kalau tak keluar tak jadi. Itu lain cerita tuan-puan. Memang saya nak sebut mana-mana huruf mesti fa'idah semua nak terkeluar lidah tu. Contohlah, kalau itu punya passionnya huruf itu, tu tak apa, dimaafkan, tak ada masalah. Janganlah kita duk kata apa hela huruf dia semua makhraj lidah terkeluar tu. Jangan kata gitu kan. Tengok pada seseorang tu,
Rupa mana keadaan dia. Kalau normal baik aja, okey lah. Kan? Ni ceritanya kalau ada masalah macam tu, so dimaafkan. Boleh nah? Tapi tak ada kot tuan-puan ya. Tak pernah lah jumpa pula. Saya cerita tadi tu kalau ada. Kalau nak cerita kalau, siput pun boleh terbang tuan-puan, ya tak? Siput boleh terbang. Kalau nak cerita kalau lah. Nak cerita kalau. Saya selalu pula sebut ta lidah terkeluar. Itu biasa. Nampak? Nak sebut biasa, nak biasa pun jadi biasa tuan-tuan. Tuan Suhaimi kata mungkin kecil-kecil kuat jeli lidah ke orang. Wallahualam. Tapi pengalaman saya, dulu saya sebut huruf ta pun lidah terkeluar. Waktu tak belajar makhraj, saya sedar benda tu. Saya buat. So ambil masa sikit untuk saya nak orang kata apa, nak bagi lidah tu duduk dalam balik. Huruf ta saya pun sama juga macam Puan Sabiah. Okay, bila sebut huruf ta tu lidah terkeluar. Tabat yada. Dia macam mana entah. Dia sendiri kan, sebab kita dah biasa. Kita tak belajar lagi waktu tu. So dia dah melekat. Saya sebut je mesti Robi tu. Saya sebut je keluar lidah. Jadi kalau tuan-puan ada masalah macam tu, memang take time sikit lah. Ambil masa sikit untuk nak bagi dia masuk. Kan? Nak bagi dia masuk tu ambil masa sikit. Biasa lah. Aduh. Tak adalah saja tadi. Kan biasa orang-orang kita ya. Biasa je katanya. Okey tuan-tuan, mau kita teruskan lagi. Fa idza tatahharna fatuhun ta. Okey, huruf ta dengan ta ni makhraj dia sama. Ta. Itulah beza dia. Makhraj dia sama tuan-tuan, tapi yang membezakan dia apa? Sifat. Ta. Hujung lidah akan berada di pangkal gigi. Pangkal gigi ni kat mana? Tempat tumbuh gigi. Hujung lidah akan berada di pangkal gigi, tempat tumbuh gigi. Tumbuh gigi tu bahagian atas lah maknanya. Ta. Kalau kita sebut ta pun macam tu juga. Ta. Makhraj yang sama, tapi apa beza dia? Sifat. Kan? Beza dia ialah sifat. Yang mana keluar lidah? Huruf zal. Ya, huruf zal kena keluarkan lidah. Huruf ta jangan keluar. Faiza, huruf zal sahaja. Okey? Kemudian ta, tataha. Okey, kawan-kawan. Okey tu, jangan aktif sangat puasa. Alright. Ustaz ada soalan? Saya dah jawab dah. Okey, Puan Ella kita. Huruf zal, ya, kena keluar hujung lidah. Yang tak ada gigi mungkin tak jadi kot. Yang tak ada gigi saya pun tak tahu. Saya tak ada pengalaman lagi, tak ada gigi. So kalau kita nak sebut huruf zal, yang mana kena keluarkan hujung lidah kan, keluar tu mungkin boleh, cuma tak tahulah. Mungkin dia, kalau macam sekarang ni, kita tersagat lah. Maksudnya hujung lidah tu duduk di perantaraan gigi lah. Kalau yang tak ada gigi tu, dia akan duduk di perantaraan ni lah. Apa kita panggil? Gusi Gusi tu. Tapi tak tahulah. Takut ngilu rasanya tuan-tuan. Saya pun tak tahu lagi pengalamannya macam mana. Tak pun kena lekas pergi buat appointment, buat gigi. Nak sebut Rozal punya pasal. Buat gigi palsu lah. Boleh nak? Huruf ta kena muncung ke ustaz? Tak perlu. Huruf ta bukan makhraj bibir. Huruf ta hujung lidah naik ke
pangkal gigi, tempat tumbuh gigi. Ta-ta, ta-ta, to, 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 to. Dia bukan to, to. Kalau kita sebut to, muncung, dia akan jadi to, to. Dia bunyi terkumpul. To, ta-ta. Beza ta-ta dengan ta-to. To, 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 to. Ni saya biasa, to. Kalau saya muncung, to. Mungkin beza dia tak jauh sangat tuan-puan. Tapi percayalah, kalau kita cekap untuk menilai, kita akan rasa ada lain sikit kalau kita muncung. Tauto haruna tauto. Dia tauto. Dari situ. Muncung. Okay. Kena laiman. Boleh ni? Sahabat-sahabat semua. Faiza tatahharuna tata. Huruf ta ni nak tebal dia kena naik pangkal lidah. Itu je. Pangkal lidah kena naik. Tak naik tak jadi. Itu kunci dia. Pangkal lidah, ni pangkal, ni hujung. Pangkal lidah ni kena naik. Tata, ta, tatahharuna. Gitu. Kena pelan-pelan lah buat. Kan? Boleh nak? Tatahha. Matikan ha ni. Matikan. Sorry. Huruf ha besar abdu ni. Jelaskan betul-betul. Tatahha. Ha. Haruna. Huruf ra yang mati. Ra yang mati sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Okey? Tebalkan. Fa'idha tatahharuna fa'tu. Nafa'tu. Fa. Matikan hamzah ni dengan bunyi yang betul-betul tertahan. Fa. Bunyi dia tak boleh pergi dah. Fa. Sebab ada sifat syiddah pada hamzah. Syiddah. Boleh faham ni? Suara yang tertahan. Jangan fa'tu saja nak buat bunyi-bunyi tu tak? Kita bukan nak main DK barat tuan-puan. Kan? فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنْ فَأْتُو. Dia terputus bunyi dia. Terputus. Kalau kita buat tak terputus, dia sikit je. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنْ فَأْتُو. Dia sikit je. Saya buat tu supaya tuan-puan dengar lah jelas. Fa'tu. Jadi tak mau bunyi tu. Okay. Fa'tu. Pisahkan. Putuskan bunyi dia. Fa'tuhun. Boleh? Huruf fa bertemu dengan hamzah yang mati. Kemudian tu ni 2 harakat. Okay. Tu 2 harakat. Kemudian hun. Dengung. Kadar 2 harakat. Wajibul gunnah. Sempurna dengungnya. Okey. Hun dengung wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Wajib dengung. Kadar 2 harakat. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ هُنَّ مِنْ حَيْثُ. Nun mati bertemu ha. Apa hukumnya? Izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelas. Jelaskan makhraj dan sifat pada nun yang mati ini. Dan kita tengok ada simbol sukun atas dia kan. So kat situ nak menunjukkan bahawa perlunya bacaan yang jelas. Okey. Min haitsu. Min hai. Ya yang mati sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Bukan tengok huruf, tengok baris. Kalau ya mati sebelumnya ada baris atas, maka disebut sebagai bacaan lin. Bacaan lunak. Okey? Ha bunyi di dada ya? Tak. Ha bunyi di kerongkong. Makhraj kerongkong. Ha. Okey, tak ada. Dada tu itu dalam seni lontaran suara. Okey.
Huruf pangkat dia tak ada makhraj dada. Okey, dia bermula daripada kerongkong kita, lepas tu naik ada lidah, kemudian bibir mulut, kemudian rongga mulut, kemudian hidung. Itu ada 5 sahaja. Okey, dada tu yang suara tu suara dada, suara kita punya ni. Itu dalam teknik nyanyian selalu ada tu, ataupun teknik tarannum kan. Boleh dah? Min haitsu. Baik, tadi saya sebut dah hai bacaan lunak, bacaan lembut. Kemudian su, huruf sa baris depan ni. Ni. Kena keluar hujung lidah. Sikit aja. Min haitsu amarakumullah. Min haitsu amarakumullah. Min haitsu amaraku. Ni su amaraku, su amaraku. 5 huruf ni semua satu harakat. Pastikan konsisten bunyinya. Min haitsu amaraku, min haitsu amaraku. Kemudian mim baris depan ni, mim ni terus masuk pada sebutan lam kalimah Allah ni. Lam dalam kalimah Allah ni perlu dibaca dengan tebal, sebab sebelumnya baris depan. Min haitsu amarakumullah, min haitsu amarakumullah, kumullah, kumullah. Kalimah Allah ni pun kena bunyikan baik-baik lah. Jangan lidah tergulung. Kalau gulung, amarakumullah, ada jadi kumullah kan. Kalau kita lemahkan sangat, kumullah, kumullah, jadi kumullah. Kalau lidah gulung, kumullah. Kalau lidah kita lemah, maksudnya tak tebal, kumullah, jadi macam tu pula. Jadi nak yang mana? Kumullah. Tu macam mana nak buat itu Ustaz? Ni tuan-tuan, pangkal lidah naik. Tu je, pangkal lidah naik. Lam steady pada makhraj dia. Lam steady. La, al, cuba sebut al. Okey, hujung lidah kat mana? Le langit kan? Al. Sekarang ni kita sebut Allahu. Okey, al tu pangkal lidah kita steady tuan-puan. Al steady je pangkal lidah kita. Tapi bila sebut Allah, pangkal lidah kita naik. Dia akan jadi macam ni ya, melengkung. Dia akan jadi macam ni. Ni hujung lidah, ni pangkal lidah. Dia akan naik, dia akan melengkung macam tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan tarhim, tarqiq ataupun tafkhim. Kalau kat sini disebut taghliz kalimah Allah. Tafkhim pun boleh juga, tapi untuk kalimah Allah dikhususkan dengan istilah taghliz. Okey, amarakumullah, kumullah. Okey, tebal. Ingat tu, kalimah Allah tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya huruf berbaris hadapan. Itu sahaja. Okey. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Okey, kalimah Allah tu sendiri di hujungnya ma'arid li sukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4, 6. Kita baca sama-sama. Faiza, ready. Faiza, 1, 2, mula. Faiza tatahharuna fa'tuhunna
min haitsu amarakumullah. Boleh? Okey, kita habiskan satu baris lagi. Sikit lagi insya-Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallah, kalimah Allah dibaca dengan tebal, tuan-puan. Taghliz tadi saya sebut tu. Inna ni kena dengung. Innallaha yuhibbu. Yuhi, huruf ya baris depan yu, ha baris bawah hi. Yuhibbut tawabi. Yuhib ni ada 3 sabdu ni tuan-puan, kena hati-hati. Yuhibbut tawa. Yuhibbut tawa. Cuba 1 2 mula. Yuhibbut tawa. Yuhibbut tawa. Sekali lagi sama-sama 1 2 mula. Yuhibbut tawabina. Sampai pada wa ni kena baca 2 harakat. Ni alif mat sebelumnya pada atas kan. Tawabi, bi 2 harakat. Okey. 5 sabdu. Aida, saya cerita yang daripada sini ni, yang rapat-rapat ni. Innallah ni dah belakang dah. Maksudnya perkataan yang biasa kita jumpa. Innallah kan. Saya kata 3 tu yang ni. Bu dengan ta dengan waw ni. Ni rapat-rapat ni. Yuhibbut ta. Nampak nak masuk tu. Ada idgham. Yuhibbut tawa. Kalau tidak nanti orang tersilap. Yuhibbu tawa. Jadi macam tu. Ada kemungkinan. Yuhibbut ta. Yuhibbut tawabi. Gitu. Okey. Oh, okey. Boleh awal lagi Puan Mazna, insya-Allah ada rezeki dapat. Innallaha yuhibbut tawabi. Bi 2 harakat, ya mat. Nawayu. Nawa 1 harakat, yu 1 harakat. Nawayu. Nawayu. Nawayuhibbul. Nawayuhibbul. Nawayu ni huruf ya baris depan, ni huruf ha tuan-tuan, ha pedas. Hati-hati. Yuhi. Yuhi. Nawayuhi. Nawayuhi. Kemudian selepas hi ni ada ba bersabdu. Hibbu. 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 Kemudian selepas ba bersabdu ni ada lam yang sukun pula. So bunyi dia yuhibbul. Yuhibbul. Jelaskan lam tanpa tawallud, tanpa beranakkan lam tu. Yuhibbul. Tak mau bula, tahan lidah. Yuhibbul. Itu maksud tahan. Wa yuhibbul mu. Wa yuhibbul mutata. Ni macam-macam boleh jadi ni. Mutoto, mutata, mutato, potato. Macam-macam ada tuan-tuan. So kena hati-hati. Tata. Wa yuhibbul mutata. Wa yuhibbul mutata. Mutata. Kemudian ha bersabdu. Tahi. Tahi. Mutatahi. Wa yuhibbul mutata. Wa yuhibbul mutatahhirin. Jelas tak? Wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin.
rin kat sini mad arid lisukun 246. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Boleh nak? Semangat ikut ustaz baca rasa macam betul, tapi time baca sendiri kadang-kadang silap juga. Yelah tu. Kalau baca seorang-seorang memanglah rasa betul tak? Tu biasa tuan-puan. Setiap orang yang mengalami fasa proses nak belajar ni memang itulah dia. Bila baca tu mesti rasa betul. Baca seorang-seorang. Sebab tak ada orang check kan? Bila tak ada orang check memang rasa betul je lah. Atau siapa nak ngabarnya kalau ada salah tak? Kita pun jalan je lah. Kalau sabdu tu tinggal ke panjang pendek tu tinggal, tak ada orang dengar. Itu yang natijah dia, keputusan dia, kita mengandaikan oh bacaan aku okey. Dia macam tu. Saya pun mengalami benda tu dulu. Okey, semua orang lalui benda tu. Jangan risau. Jangan risau. Alright. Macam saya baca sorak okey je kan? Puan Safia. Ya ke? Okey. Alright, boleh tuan-tuan kita baca sama-sama innallah ni. Kemudian sekali lagi tulang balik di atas sampai selesailah semuanya, insya-Allah. Ready? Jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi. Saya ada nak maklum ni pasal sifat huruf sekejap. Tunggu sana. 1 2 mula. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Okey. Selesai dah bacaan kita untuk ayat 222. Baik tuan-tuan dan puan, jangan keluar lagi. Saya mengharapkan sejumlah yang menonton ni tolong jangan keluar lagi. Tunggu Ustaz. Dengar dulu saya nak sebut berkaitan dengan kita punya seminar sifat huruf ni, insya-Allah. Takut ada yang terlepas poin penting, insya-Allah. Baik, so hari ni merupakan tarikh pendaftaran untuk kita punya seminar sifat huruf, insya-Allah. Jadi hari ni 26 April 2021 dan kita akan buka pendaftaran kita tuan-tuan dan puan pada jam 11 pagi ini, insya-Allah. 11 pagi ini. Baik, untuk yuran pendaftaran untuk package light RM RM29, package premium RM49. RM29 ni apa beza dengan 49? Okey, package light tuan-puan akan dibekalkan dengan kita sebut apa? E-workbook. Kita akan bagi workbook dalam bentuk PDF. So tuan-puan boleh print sendirilah. Kan boleh print sendiri. Cuma saya minta untuk siapa yang daftar untuk package light ni, minta untuk jaga amanah dengan baik, jangan sebarkan, sebab ini adalah modul di bawah kami sendiri. So hanya khusus kepada mereka yang join seminar lah. Okay, saya mohon itu sahaja. Baik, untuk package premium pula adalah modul yang proper kita sediakan dan kita akan postkan ke rumah tuan-puan. Cuma package premium ni ada lebih sikit. Kita ada hadiah misteri yang menanti anda. Siapa yang ambil package premium ni ada hadiah misteri. Maksudnya dalam post tu nanti tuan-puan dah dapat nanti, tuan-puan tahulah apa dia yang tuan-puan dapat. Okey. Untuk package light ni tak ada apalah. Kita bagi untuk akses seminar. Maksudnya untuk seminar ni nanti kita akan buat dalam Facebook. Bukan Facebook umum macam ni. Kita akan buat private group. Okey, untuk Facebook. Kemudian insyaAllah ada ulangan buat tuan-puan. Siapa yang nak tengok berulang kali pun boleh, tak ada masalah. Sepanjang hidup, sepanjang hayat tuan-puan. Okey. Cepat sikit. Tak boleh cepat. Kena tunggu sampai pukul 11. Okey. Kalau tuan-puan tuan-puan kena mula pendaftaran jam 11 jam 11.
Jadi untuk package light dengan premium setakat ini itu saja yang saya maklumkan dulu. RM49 ni tidak termasuk postage lah. Kita tengok kalau Semenanjung dalam RM9 tak salah saya, 9 ke 8 macam tu. Yang 49, yang 35 ni bukan 35. Okay, nanti yang Ramadan Learning Kit ni nanti saya cerita. Okay, saya nak cerita dulu yang atas ni. Untuk package light RM29, dia tak melibatkan apa-apa post pun. Kita hanya beri akses seminar untuk tuan-puan join group. Kemudian dengan PDF, file PDF, e-workbook kita sebutlah, e-workbook untuk seminar sifat huruf ni. Untuk package premium pula, tuan-puan akan dapat akses juga, sama akses. Kemudian akan dapat buku fizikal lah. Kita akan postkan ke rumah tuan-puan. Jadi RM49 ni tidak termasuk postage lah. Dan modul yang kita buat tu yang elok lah tuan-puan, yang bagus lah, modul yang bagus. Maksudnya print yang baik, printing yang baik. Jadi tidak termasuk postage. Untuk post dalam, kalau Semenanjung ni tak lebih RM10. Okay, tak lebih RM10. Boleh gitu. Untuk RM49 itu package premium. Jelas nah? Kemudian untuk Ramadan Learning Kit ni adalah khusus kepada mereka yang tak pernah join mana-mana seminar. Jadi apa yang ada dalam Ramadan Learning Kit ni, tuan-puan akan dibekalkan dengan video-video seminar kita yang sebelum ni. Seminar Fatihah, seminar Fatihah Pro, kemudian seminar Makhraj Huruf, kemudian seminar Easy Tajwid. Ada 4 sesi. Jadi saya boleh katakan dalam video ni, untuk Ramadan Learning Kit ni ada 4 video, ada 6 video semuanya. Ada 6 video dalam Ramadan Learning Kit. Ada 6 video. So tuan-puan, untuk pertanyaan lanjut berkenaan dengan kita punya seminar sifat huruf ni, tuan-puan boleh terus berhubung dengan tim kami lah. Jadi untuk link kami dah sediakan di ruangan deskripsi atas tu. Kalau ada tim yang sedang mendengar pun boleh tolong bantu saya untuk pinkan di komen. Okay, jadi tekan link. So tuan-puan macam ni, sebelum tuan-puan ni, sebelum jam 11 ni, tuan-puan masuk dulu grup info-info terkini. Nampak ni pada poster ni saya ada tulis klik link di atas untuk tidak terlepas info dari kami. Untuk tuan-puan tidak terlepas info daripada kami. So tuan-puan tekan link di atas, ada 2 link Telegram dan link WhatsApp. So kalau tuan-puan ada Telegram, tekan masuk Telegram. Nanti tim kami, Encik Ifan akan bantu tuan-puan macam mana nak lakukan pendaftaran. So kalau tuan-puan yang berminat untuk join kita punya seminar ni, pastikan ada dalam grup tersebut. Okay, sebab nanti kalau tuan-puan PM personal pada bahagian yang menguruskan, Encik Ifan lah. Okay, dia tak boleh nak layan semua dalam satu masa, sebab biasalah time-time pendaftaran ni kan ramai. So tak termampu untuk buat seorang. Jadi kita kena duduk dalam grup dan akan diberikan panduan lah. Kita akan bagi flow macam mana, step by step, nak buat apa dulu, buat apa. Boleh faham Jadi saya buat kesimpulan, step yang pertama, tuan-puan masuk dulu dalam grup info terkini. Link dia ada kat atas, ada WhatsApp, ada Telegram. Jadi bila tuan-puan dah duduk dalam tu, tuan-puan akan diberikan panduan lah macam mana nak uruskan pendaftaran pada jam 11 pagi nanti. Okey, jelas itu yang pertama. Baik, kalau ada apa-apa persoalan selain daripada tu, nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan package light, package premium, so tuan-puan boleh berhubung juga terus dengan saudara Irfan. Nak mudah tuan-puan, ambil je package premium, senang kan. Sebab dalam tu nanti nota tu boleh kita guna untuk akan datang dalam sharing tajwid nanti. Kan gitu. Tapi tak apa, tak ada perasaan. Nak join yang package light pun boleh, tak ada masalah. Kok ada yang nak buat tajaan package light pun boleh. Ustaz, saya nak support untuk 5 orang package light Ustaz. Saya bayar untuk 5 orang. Ustaz bagilah siapa-siapa pun boleh. Kok ada siapa yang bermurah hati untuk bulan puasa ni kan.
Nak bagi yang package premium pun boleh, tak ada masalah. Cuma kena maklum ke awal-awal lah. Dan kita tengok macam mana situasi tu nanti, insyaAllah. Setakat ni okey ke? So jam 11 pagi ni insyaAllah waktu Malaysia jam 11 pagi waktu Malaysia. Dan saya nak sebutkan juga di sini kepada 7 yang terawal insyaAllah akan dibekalkan. Diberi hadiah tuan-puan. 7 yang terawal akan diberikan hadiah pewangi sejadah. Namanya Serindu Raudah. Serindu Raudah. Jadi kepada 7 yang terawal akan dapat sekali dengan ni lah yang saya sebutkan ni. Hadiah. Ada 7 je tuan-puan. Tak maaf lah tak dapat buat banyak ya. Itu je yang kami boleh buat. So ingat, jangan buat pendaftaran sebelum jam 11. Kalau sebelum jam 11 tak dikira. Bukanlah tak kira, tuan-puan boleh daftar, cuma tak termasuk lah yang dalam 7 orang tu. 7 yang terpilih tu. 7 yang terpilih tu kita akan ambil start jam 11 pagi. Tengoklah 11 1 minit ke 11 tepat ke sharp kan. Jadi kalau kurang daripada tu 10.59 kan, lagi berapa je nak masuk dah pukul 11 tu pun tak kira juga. Kita nak betul-betul jam 11 pagi insyaAllah. Kita nak adil lah. Okay, pukul 11. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh nak? Kena ambil nombor, kena beratur tuan-puan. Macam pergi klinik kan kena tekan butang tu. Tapi ni tak, tuan-puan kena masuk dalam grup untuk dapatkan panduan. Okay, setakat ni jelas ke semua? Kalau jelas, alhamdulillah. Kalau jelas, alhamdulillah. Saya harap Ustaz, saya termasuk dalam 7 orang ni ke? Wallahu a'lam, saya tak pasti. Ustaz, jual tak pewangi tu? Saya nak beli. Alamak, setakat ni kami tak jual lah benda tu. Sebab kami bukan meniaga benda tu. Sebab itu memang kita ambil khas untuk bagi yang 7 yang terawal je. Puan Nurijah, tak maaf nak. Tak dapat nak penuhi hasrat tu. Nak bau Serindu Raudah kita. Okey, itu sahaja tuan-puan. Jadi saya harap apa harapan saya, insyaAllah mudah-mudahan seminar yang kami anjurkan ini dapat memberikan kefahaman yang lebih kepada tuan-puan. InsyaAllah yang menonton saya yang setia dengan kita punya slot sharing tajwid ini, InsyaAllah mudah-mudahan untuk next time dengan adanya kefahaman melalui seminar itu nanti, sifat huruf, makhraj huruf dan seminar-seminar yang lainnya, tuan-puan akan rasa satu kelainan lah. Percayalah cakap saya. Percayalah. Percaya dengan proses belajar ni begitulah. Tapi apa-apa pun berbalik kepada niat tuan-puan. Sejauh mana demand kita terhadap ilmu Quran. Kalau kita nak lebih, kita pasti dapat lebih. Kalau kita nak begitu-gitu je, so itu-itulah yang kita dapat. Okay. Jadi untuk seminar ni tidak ada paksaan. Cuma harapan saya, kalau sahabat-sahabat yang memang rasa nak istiqamah dengan izin ngaji, dengan sharing tajwid ni, saya memang sarankan sangat untuk sama-sama jom kita libatkan diri untuk seminar ini, InsyaAllah. Saya doakan agar tuan-tuan perempuan diberi kefahaman yang baik. Okey, sebelum terima kasih Puan Zakiah Kutim bagi tahu, Ustaz, daftar habis pukul berapa? Okey, macam ni. Daftar ni kita akan buka sampailah hampir dengan tarikh seminar. Seminar kita 29 Mei tuan-puan. Sekarang ni baru 26 April. Kita ada lebih kurang sebulan lah. Saya boleh kata sebulan kan, lebih kurang. So ni termasuk Sabtu Ahad sekali lah. Okay. Jadi sepanjang tempoh tu pendaftaran akan dibuka. Cuma dengar baik-baik, untuk harga ini, terima kasih, kalau tidak saya terlupa nak sebut ni. Untuk harga ini RM29 dengan RM49 ini hanya untuk 3 hari sahaja. Maknanya yang package light RM29, package premium RM49 ni hanya untuk 3 tarikh, 26, 27, 28. 3 hari saja tuan-puan. Ini disebut sebagai ni harga early bird lah tuan-puan. Harga yang terawal. Okay, early bird. So selepas sahaja
3 hari ni 26, 27, 28 3 hari kan. Masuk je 29 bulan, so harga berubah lah. Harga berubah. Package light tu dah akan jadi 30 something tak silap saya. Dan package premium of course sama juga, akan berbalik kepada harga biasa lah, harga asal kita. Okay, itu sahaja. Jadi Ustaz jangan lupa nanti baca 2 kali. Belum macam Ustaz. Apa tu? Jangan risau, tak lupa. Okay. Untuk harga ni lah. Harga ni untuk 3 hari ni tuan-puan. Harga ni. Pendaftaran buka je sampai bila-bila. Cuma lepas 3 hari harga ni dah tak ada lah. Kita buat untuk early bird. So kita nak fokuskan dalam tempoh 3 hari ni, kita nak ambil pendaftaran je dulu. Sebab nanti hari lain kita dah start, yelah, sibuk sikit kan. Jadi nak uruskan modul dan sebagainya. So kita mohon untuk sahabat-sahabat semua, kalau cantik selesaikan dalam tempoh 3 hari ni. Tak pandai nak back in kau Ustaz, tak apa, maklum je dulu. Dengan tim kami insyaAllah nanti ada jalan dia insyaAllah. Okay, ada jalan dia, jangan risau. Okay, boleh ke ni? Semua clear So nantikan insyaAllah pada jam 11. Sekarang ni jam 11 suku lebih kurang. So pastikan jam 11 nanti bersedia untuk lakukan pendaftaran. Saya harap semua yang menonton ni semua akan bersama dengan saya pada hari seminar tersebut, InsyaAllah. Itu sahaja. So selesai berkaitan dengan sedikit penerangan untuk kita punya seminar. Murah dari KFC. Betul kan? Kalau box yang bundle tu pun nak dekat RM60 tuan-puan. Ni tak sampai pun. Tu dapat ayam, tapi ni dapat ilmu huruf. Okay, tak apa, ini bukan paksaan. So siapa yang berminat boleh join InsyaAllah. Ni bukan paksaan tuan-puan. Mungkin ada yang baru kenal saya kan, macam takut siapa lah Mamat ni ngajak aku ngaji sifat huruf kan. So tak apalah. Nanti kalau rasa nak kenal lebih dalam lagi, InsyaAllah pelan-pelan ikut saya kan. Nanti kita kenal lebih dekat lagi InsyaAllah. Tak kenal maka tak cinta. Selesai. Wallahualam. Habis perbincangan tentang sifat huruf. Jadi jom kita teruskan untuk bacaan penutup kita. Ready tuan-puan? Are you ready? Siapa yang tanya berkaitan dengan masterclass tadi, masterclass tak ada pendaftaran apa dah lah. Tunggu je modul sampai InsyaAllah. Maaf lah Ustaz. Tak ada apalah. Kenapa maaf tu? Tak kenal maka tak cinta. Okey, dah mau kita tuan-puan. Saat lagi jam 11.30 jangan lupa untuk tadarus. Siapa yang terlibat tadarus 10 dan siapa yang terlibat untuk tadarus yang bersama Ustaz Zubairi, jangan lupa. Okey, jom kita tutup. Tarik nafas, sedia semua? Kita baca sama-sama. Ready? Okay, ready? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Okey, sekali lagi kita akan baca untuk tempo yang laju sikit, tuan-puan. Sekali lagi kita baca laju sikit. Ready semua? Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, selesai untuk bacaan kita pada pagi ini. Terima kasih semua di atas komitmen yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Rabu. Hari Selasa esok tak ada kelas, tuan-tuan. Kita jumpa hari Rabu nanti insyaAllah. Dan doakan kami Zee Ngaji agar terus istiqamah dalam menyampaikan ilmu Al-Quran ini kepada seluruh masyarakat di luar sana, khususnya umat Islam kita sendiri. Okey, dan saya doakan juga tuan-puan kekal istiqamah untuk bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah dengan usaha kita yang baik ini, usaha murni kita ini, moga-moga Allah mengangkat darjat kita insyaAllah. Okey, jika kita bersahabat dengan Al-Quran ni, Allah sepastinya akan mengangkat darjat kita tuan-puan. Cuma kena betulkan niat kita. Okay, pastikan apa yang kita buat ni ada satu tujuan, iaitu untuk melaksanakan tuntutan sebagai umat Islam, seorang Muslim yang benar-benar berada di jalan agama ini insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Andai ada kata-kata saya yang tuan-puan tak selesa dengar, kan, gurau-gurau saya tu tuan-puan terasa hati ke, merajuk ke, kan, ustaz ni apalah buat lawak macam ni, tak sukalah, merajuk lah macam ni, kata. Orang kata Sagi mesti ada komen tu. Tak adalah ustaz, dah tua-tua tak adalah merajuk, mesti ada tulis. Tak adalah. Tapi apa pun kena minta maaf lah kalau ada apa-apa salah silap insyaAllah. Belum raya lagi, nanti raya kan maaf lain pula. Ni maaf untuk hari-hari. Okay, maaf puasa. Itu saja. InsyaAllah nantikan jam 11 ni untuk pendaftaran kita, dan saya harap semuanya lancar insyaAllah. Mudah-mudahan. Apa lagi poin penting? Tak ada apa dah tuan-puan. Jumpalah hari Rabu nanti insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah was suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, so saya undur diri dahulu tuan-puan. Jangan lupa untuk daftar. Okey. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom layan dulu, ada lagu sikit ujung ni, lagu Mukmin Sejati. Kita bagi insaf sikit tuan-puan. Jom. Jumpa lagi Bye bye. Orang mukmin yang sejati, jika terbuat dosa
hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah